Datuk Seri Dr. Mujahid bin Yusof. Bentara cari menteri ke Timbalan Menteri. Ya, satu lagi Tuan Speaker, pegawai-pegawai pun nampak kosong. Kalau kita berucap tentang kementerian tertentu, bagaimana mereka nak catit? Saya tak tahu apa dia punya prosedur, Tuan Speaker. Pegawai sana kementerian mana? Ya? KKM? Perpaduan? Sini? Ya? NRI? Sana? Ya? Pendidikan. Pendidikan. Pulang pada Jadi ahli-ahli rasa tak cukup pegawai dan pegawai yang mewakili kementerian dalam dewan ya. Ya, seharusnya Tuan Yang Ketua semua perlu ada. Perkara ini telah dibawa dalam persidangan lepas pun. Okeylah, saya rasa elok tak kita tahu buat nanti ruling bahawa mereka sekurang-kurangnya seorang daripada wakil daripada kementerian mesti ada. Dan saya minta SUDN sampaikan mesej ahli-ahli kepada menteri dan Timbalan Menteri untuk hadir dalam dalam pembentangan bajet ni yang melibatkan semua kementerian. Ya. Okey, Dr. Mujahid, sila teruskan. Terima kasih Tuan Di-Pertua atas ruling tersebut. Saya ada setengah jam untuk berucap. Dan berbanding dengan hari-hari sebelumnya, 5 minit. Jadi saya kena betul-betul gunakan masa ini untuk maksimumkan yang sebaik mungkin. Jadi YB boleh ambil lagi 8 minit daripada YB. Oh begitu YB Datuk Ros. Wow, okey, alhamdulillah. Okay. Lepas ni saya akan bagi peluang pada YB. Okey, Tuan Adnan. Okay, baik. Silakan Datuk. Terima kasih. Tuan Di-Pertua, asas kepada perbincangan kita di dalam pembekalan ini yang menyentuh tentang bajet 2024 adalah satu istilah yang besar dipakai, iaitu kemampanan ataupun ekonomi mampan. Jadi sepanjang ucapan Perdana Menteri yang berhormat sebentar tadi, keseluruhan gambaran bajet ataupun perbelanjaan 2024 akan menyentuh atau berkisar di sekitar ekonomi mampan. Dan saya mentakrifkan mampan itu sebagai ekonomi yang stabil dalam suasana negara yang berhadapan dengan isu ekonomi global, tapi negara mampu untuk bertahan dan mampu untuk meneruskan tanggungjawabnya memberikan kepada negara hasil yang baik. Jadi dalam hal ini kita melihat kesungguhan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri cuba sedaya upaya untuk mengurangkan defisit fiskal. Dan baru 2 hari sudah kita telah berbahas Akta Tanggungjawabban Fiskal. Maka itu sebagai sebahagian hasrat yang diterjemahkan dalam usaha secara makroekonomi untuk mengurangkan defisit fiskal. Pada waktu yang sama, ekonomi mampan pada kefahaman saya ialah untuk memastikan peningkatan hasil. Dan kerana itulah adanya dasar perpindahan tenaga di mana di dalam peningkatan hasil itu yang kita ingin capai ialah high growth dan high value. Jadi cita-cita ini dalam bajet 2024 sangat kita kata besar, dan kerana itu kita kena melihat dari sudut bagaimana perkara tersebut hendak dilaksanakan secara yang lebih efisien. Ini termasuk berhadapan dengan elemen ataupun kita kata clash dari sudut politik. Kerana Perdana Menteri dan juga kerajaan hari ini terpaksa merasionalisasikan semula subsidi. Ini dalam rangka yang saya sebutkan tadi itu, supaya dengan itu pengurangan subsidi akan menghilangkan beban
kepada rakyat, dan saya ucap syabas kerana ini tidak mudah, kerana selama ini kita di kerajaan tanggung subsidi begitu besar hingga kepada 50 bilion kita menanggung subsidi. Dalam suasana mampan yang hari ini, maka subsidi sudah tidak lagi kita boleh buat secara orang kata blanket, tetapi dia menuju kepada konsep subsidi yang lebih bersasar. Dan secara backlashnya, kita akan berhadapan dengan pandangan awam politik yang akan menggunakan isu-isu ini, walhal tanggungjawab kita untuk memahami bahawa hala 7 negara hari ini perlu kepada suasana ekonomi mampan di mana kepentingan-kepentingan lain perlu diutamakan, dan sebab itulah maka dengan kita mensasarkan subsidi, kita telah berjaya mengurangkan subsidi sebanyak hampir 12 bilion. Dan itulah yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi bahawa 12 bilion ini akan disalurkan kepada golongan yang kita kata terkesan dalam perkembangan-perkembangan ekonomi dunia ini. Syabas saya ucapkan di atas usaha keberanian kita berpindah daripada ekonomi biasa kepada ekonomi mampan. Seterusnya, mampan itu juga perlu difahami sebagai satu maksud, bentuk, rangka, cara, kaedah pembangunan yang mampan. Kalau ekonomi mampan itu sudah menjadi asas dan teras kepada negara hari ini, maka kita memerlukan satu kerangka yang modelnya itu bersifat perniagaan yang sustainable atau perniagaan yang mampan. Maka sebab itu, berbanding dengan selain daripada isu backlash dengan tindakan-tindakan berani yang diambil dari sudut rasionalisasi subsidi dan lain-lain, maka saya kira bajet kita kali ini juga terpaksa berhadapan dengan satu perpindahan kepada kerangka pemikiran model baru untuk kita mengembangkan ekonomi, iaitu melalui pembangunan mampan. Saya ingin menyentuh di sini bahawa salah satu daripada ciri-ciri pembangunan mampan itu ialah kita harus berubah daripada pembangunan ataupun ekonomi linear kepada ekonomi sekular. Bukan S-E-C-U-L-A-R, tetapi sekular, S-C-I-R, C-U-L-A-R, iaitu daripada ekonomi linear kepada ekonomi kitaran. Kalau dalam bahasa kita, tuan yang dipertua. Tidak mudah untuk melakukan demikian kerana ia memerlukan perubahan mindset dan juga sokongan rentas sektor yang bukan sahaja tertakluk kepada satu kementerian, tetapi tertakluk kepada keseluruhan pemikiran untuk memastikan ekonomi kitaran berpindah daripada yang kita ada sekarang, iaitu ekonomi linear. Jadi dalam soalan ini, cabarannya ialah saya ingin bertanya, bagaimanakah keadaan apa yang dinamakan sebagai Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pemberian 2007 yang sekarang ini hanya diamalkan di beberapa buah negeri sahaja dan tidak diterima oleh semua negeri. Ini penting kalau kita benar-benar mahu berpindah daripada ekonomi yang bersifat linear kepada ekonomi yang bersifat kitaran. Kerana akta inilah yang akan menjamin segala perjalanan, perundangan dan juga proses dan caranya. Saya ingin mengemukakan soalan ini, apakah hari ini sudah ada satu model pengasingan sisa pepejal dalam satu incinerator yang diiktiraf sebagai ianya mesra alam dan tidak menjejaskan masyarakat di sekeliling. Saya dipahamkan di Port Dickson, satu peruntukan besar telah dikeluarkan untuk pembinaan incinerator generasi terkini. Jadi mohon untuk menjelaskan kepada kita apa perkembangannya dan apakah kerajaan hari ini berhasrat untuk membina model-model di negeri-negeri yang lain supaya incinerator yang akan menjalankan tugas
menyelesaikan ataupun memisahkan sisa pepejal ini dan sekaligus boleh menghasilkan ekonomi kitaran ini boleh berjalan dengan lancar. Jadi saya mohon supaya perkara ini diberi jawapan yang tuntas, pantas dan juga ringkas untuk kita dapat tahu apa betul kita benar di atas satu jalur menuju kepada ekonomi linear. Kalau kita gagal untuk membawa contoh model kepada insinerator ataupun sisa-sisa pepejal yang diuruskan dengan mengikut piawaian standard dunia. Seterusnya, Tuan Speaker, Tuan Yang di-Pertua, kita juga minta dalam memindahkan proses ini supaya NGO mengambil peranan yang penting. Kita masih lagi berhadapan dengan sikap skeptikal golongan NGO yang masih menganggap insinerator untuk memisahkan sisa pepejal ini masih lagi memberi kesan kepada alam sekitar. Maka perlu dalam kita memberi keyakinan kepada NGO yang skeptikal ini untuk kita tunjukkan, dipaparkan ya secara setiap masa macam manakah kesan kepada residual ataupun sisa-sisa pembuangan itu supaya mereka boleh tengok dari sudut indeksnya apakah ia benar-benar memberi kesan kepada penduduk sekeliling ataukah ia di tahap yang dikawal. So, semua proses itu bukan mudah, dia memerlukan satu proses yang bermula daripada memisahkan sisa pepejal di rumah-rumah hinggalah kepada proses di tempat dan kemudian bagaimana ia akan diproses. Begitu juga kita ingin menyentuh di sini tentang projek-projek yang akan menyumbang kepada high growth dan high value itu, iaitu energy efficiency, tenaga boleh diperbaharui, hidrogen, tenaga bio, mobility hijau, projek penangkapan dan penyimpanan karbon CCS. Saya mohon diberi penjelasan kerana kalau benar kita menuju kepada ekonomi mampan, Dewan ini memerlukan satu indikator, satu petunjuk supaya bila kita datang untuk membuat penilaian semula, kita ada indikator-indikator. Jadi kalau sekadar kita menyebut tentang perpindahan kepada ekonomi, daripada ekonomi biasa kepada mampan ataupun dari ekonomi linear kepada sekular ataupun kitaran, maka kalau tak ada ukuran, macam mana kita di Dewan ini pada perbahasan akan datang untuk bertanya kepada kementerian di mana tahap dan hasilnya sebagai indikator. Tuan Di-Pertua, saya juga ingin menyentuh seperti mana sebelum ini saya sering membangkitkan isu yang sama, iaitu isu ESG, Environmental, Social and Governance, yang merupakan satu dasar yang telah pun diadaptasikan dan diterima namun masih di peringkat yang sangat awal. Maka dicadangkan dalam ucapan saya ini untuk diambil perhatian, iaitu negara kita memerlukan lebih kurang RM 1.3 trilion pelaburan pada 2050 untuk capai sasaran sifar bersih. So, bagi memastikan kita mendapat pelaburan yang besar, maka saya mengharapkan kerajaan dapat lebih agresif untuk mengajak pelabur-pelabur, dan sudah tentulah pelabur-pelabur di bidang ini mahu melihat apakah infrastruktur yang kita sediakan untuk kemudahan mereka bagi menjana hampir 1.3 trilion ringgit Malaysia pelaburan pada tahun 2050. Begitu juga saya mencadangkan untuk kita memberi insentif, iaitu kita memperkenalkan bond ESG. Bond ESG di mana bond ini disokong oleh peningkatan dalam menepati syarat ESG oleh syarikat pengusaha dan institusi pengurusan aset. Jadi ini sangat penting kalau kita benar-benar mahu mengajak pihak yang berminat untuk kita sediakan infrastruktur, dan saya ingin minta penjelasan apakah kerajaan hari ini telah menyedia tapak-tapak ke arah segala infra itu. Seterusnya, ya, bursa saham, bank negara mesti berperanan
Kerana bagi mewujudkan persekitaran pelaburan yang menyokong peralihan tenaga ini dan pelabur luar yakin dengan usaha Malaysia ke arah peralihan tenaga, termasuklah di dalamnya seperti yang pernah saya cadangkan, iaitu konsep SRI, Social Responsible Investment, perlu dijadikan sebagai kayu pengukur kepada semua pelabur yang ingin datang ke negara ini. Termasuklah diperkenalkan juga memperkenalkan International Sustainability Standards Board, yang mana board ini mesti melihat apa saja bentuk perniagaan yang ingin didaftarkan mestilah patuh kepada prinsip-prinsip yang disebutkan tadi. Selain itu, Malaysia juga perlu memastikan import dan ekspor negara memenuhi kriteria hijau, rendah karbon dan memenuhi ciri-ciri ESG. Kerana EU telah memperkenalkan Carbon Border Adjustment Mechanism, memastikan import yang masuk ke EU menepati kriteria mampan dan hijau. Demikian juga diberikan keutamaan kepada Inflation Reduction Act yang mengutamakan pembuatan dan permintaan barangan domestik yang hijau dan mampan. So, di sini Tuan Yang di-Pertua, ada dua bentuk respon. Kita menyediakan infra, tapi pada waktu yang sama untuk kita mengekspor kita punya barangan juga, kita perlu patuh kepada standard tinggi yang telah ditetapkan khususnya EU dan juga di Amerika Syarikat. Saya ingin masuk seterusnya kepada isu gig economy. Gig economy ini yang kita sedia maklum punya 4 juta mereka yang bergiat di dalamnya, yang merupakan 26% daripada pasaran buruh Malaysia. Ini adalah pasaran buruh yang baru, Tuan Speaker. Pasaran buruh ini ada dia punya keunikan tertentu. Pertama, mereka tidak ada majikan. Mereka bekerja sendiri. Dan mereka tak tahu siapa yang bertanggungjawab ke atas mereka. Dan di atas kerumitan ini, maka kerajaan perlu ambil inisiatif. Pertama, pengiktirafan. Kedua, perundangan. Ketiga, kebajikan. Dan saya bergembira semalam di dalam bahas kesatuan sekerja, di kalangan kita punya pembahas, rakan-rakan senator banyak yang menyentuh isu-isu tersebut, dan saya turut menyokong segala langkah yang perlu kita gunakan untuk memastikan golongan yang banyak terlibat, iaitu di kalangan anak-anak muda sekitar umur 25 hingga 34 tahun 46%, 35 hingga 44 tahun 32.5%. Kalau kita biarkan mereka dalam keadaan tidak diiktiraf, tidak diperundangkan dan tidak diberi tumpuan kebajikan, saya khawatir mereka akan mungkin sama ada menjadi mangsa bergerak sendiri, ataupun mereka akan pandai-pandai membuat keputusan-keputusan yang mungkin merugikan ekonomi negara. Tuan Speaker, Yang di-Pertua, akhirnya tentang sebelum satu lagi akhir, iaitu tentang reformasi Dewan Negara. Saya amat menyokong usaha-usaha yang dibuat oleh Yang di-Pertua Dewan dan timbalan Yang di-Pertua Dewan Negara untuk memastikan kita di dalam Dewan Negara ini diberi peluang untuk meningkatkan standard kualiti di dalam Dewan Negara ini. Perkara 66 Perlembagaan Persekutuan menjelaskan tentang proses pembuatan undang-undang di Parlimen Malaysia. Sepanjang sejarah perundangan di Parlimen, proses ini akan bermula di Dewan Rakyat dan akan berakhir di Dewan Negara. Saya juga ingin mencadangkan bahawa Perlembagaan Persekutuan tidak pernah menghalang sesuatu rang undang-undang bermula daripada mana-mana majlis Parlimen. Sekian lama kita menganggap bahawa mana-mana perundangan bermula dengan Dewan Rakyat. Tetapi mengikut perlembagaan, tidak ada halangan dari dua-dua dewan ini untuk memulakan inisiatif mana-mana rang undang-undang yang baru.
Ini bermakna rang undang-undang boleh juga datang dari kita di dalam Dewan ini. Dan saya yakin kalau kita benar-benar mau melihat Dewan Negara ini betul-betul direformasikan, maka kita mula mesti memikirkan rang undang-undang juga boleh bermula di Dewan kita yang mulia ini. Dan ini satu peningkatan yang sangat baik untuk kita melihat perspektif yang mungkin jauh daripada hingar-bingar politik yang ada di rakan-rakan kita di Dewan Rakyat. Timbalan Speaker pernah ada sana, saya pernah ada sana, kita tahulah macam mana keadaan di sana. Saya berasa sangat selesa di sini kerana 3 penggal di sana hiruk pikuk. Di sini saya sangat rileks. Alhamdulillah. Tapi kalau tak kalah, tak duduk sini lah. Baik. Begitu juga saya mencadangkan, kalau boleh, ya, Dewan Negara ini juga memastikan kualiti ahli-ahli Dewan ini kerana kita tak mahu dilihat mengulang perbahasan yang sama di dalam Dewan. Kalau kita mengulang benda yang sama, apa hasil yang lebih baik yang kita harap? Ya, kita duk buat benda sama, lepas tu kita nak harap, Dewan Negara ni upper house, lebih baik. Sama aja. Sebab itu kualiti di sini perlu memainkan peranan menapis. Perlu memainkan peranan menyunting. Perlu memainkan peranan mengkritik. Perlu memainkan peranan untuk kadang-kali, kalau perlu, ditolak jika diambil kira dari sudut perkiraan-perkiraan undang-undang seperti mana yang disebut oleh Yang di-Pertua Dewan tempoh hari. Saya mengharapkan satu lagi, iaitu penubuhan Senator Independent Advisory Board for Senate Appointment. Saya mencadangkan penubuhan Senator Independent Advisory Board bagi pelantikan Senate supaya board ini boleh menasihati dan boleh memberi pandangan selain daripada pelantikan biasa yang kita tahu prosesnya yang setia kita maklum. Kerana dengan itu barulah Dewan Negara dapat satu kualiti ahli Dewan yang berbahas, bukan mengulangi bahas, tetapi mengkritik, menapis dan juga menyunting. Itu cita-cita yang saya tertarik YB. YB cakap pasal Senator Independent Advisory Board ni, dia advise siapa? Terima kasih kerana bertanya. Advisory Board ini yang dimaksudkan dalam saya punya cadangan ialah kalau boleh dialah yang menentukan. Tetapi saya kira dalam sistem yang ada tidak mungkin berlaku. Tapi sekurang-kurangnya ada satu lagi advice. Contoh kalau negeri Perak lantik saya, maka dia boleh advice, melihat latar belakang, melihat keupayaan dia, dan dia boleh bagi pandangan dia. So dengan itu kita pun ada sedikit penilaian terhadap kualiti yang ada di kalangan ahli-ahli Dewan kita. Itu maksud saya. Terima kasih timbalan Tuan Yang Pertua kerana berminat dalam isu ini. Akhirnya, saya ada 8 minit lagi. Itu belum campur 8 minit lagi ya? Silakan. Macam pergi kuliah. Yalah, sebegitu kita harus memikirkan soal-soal yang besar dalam kita melihat peranan Dewan Negara ini dan without fear of favor. Kita memberi pandangan without fear of favor. Kalau di sebelah sana dia tak boleh without fear of favor. Nanti ketua whip akan reprimand. Ketua whip akan panggil. Sini tak ada orang panggil apa-apa, saya haraplah kan. Jadi, ya finally saya ingin ambil kesempatan dalam perbahasan saya. Dan saya cuba dengan izin Tuan Yang di-Pertua, bahawa apa yang saya cakap ini, saya akan cuba tidak subjudis kepada petition yang sedang berlaku sekarang di Mahkamah Persekutuan, iaitu konflik antara syariah dan juga sivil. Saya tidak akan menyentuh kes itu secara khusus supaya saya tidak dilihat subjudis, tapi saya akan melihat secara pentadbiran. Dan saya juga melihat secara local standard saya sebagai mantan Menteri Agama yang melihat perkara tersebut sebagai salah satu daripada teras kita punya pentadbiran, iaitu mengharmonikan antara sivil dengan syariah. Tuan Speaker, saya ingin menyentuh dahulu bahawa setiap kali isu-isu perundangan syariah dipertikaikan, di sana ada semacam satu tanggapan yang tidak betul
berpandukan kepada semua kasus-kasus di dalam kes percanggahan mahkamah dan syariah, iaitu semua kes-kes ini yang sudah berlalu pun dan yang telah dan akan dan sekarang masih dibicara pun sebenarnya tidak ada kena-mengena dengan doktrin Islam. Apa maksud itu? Tidak ada kena-mengena dengan doktrin Islam. Ia bukan mempertikaikan agama Islam. Jauh sama sekali mempertikaikan akidah Islam. Dan saya berani bercakap di dalam Dewan yang mulia ini sebagai ahli legislatif di Dewan Tinggi, perkara yang sama diulang oleh Ketua Hakim Negara. Perkara yang sama diulang oleh peguam-peguam yang terlibat dalam kes-kes ini. Maupun daripada isu kalimah Allah hingga kepada isu pemurtadan, tukar nama, hinggalah kepada petisyen mempertikaikan antara undang-undang syariah dan undang-undang sivil. Terbukti selama ini apa yang dikatakan bahwa ia bukan soal doktrin, dia bukan soal akidah, dia bukan soal menghapuskan kuasa bidang syariah, dia bukan isu merendah-rendahkan agama Islam, ia sekadar constitutional ground ataupun asas-asas keperlembagaan yang memerlukan sikap yang terbuka tanpa kita campur tangan atau kita menggunakan isu ini untuk menimbulkan salah faham sehingga ia boleh menyebabkan keadaan tidak selesa di kalangan rakyat, khususnya umat Islam. Saya ulangi dalam Dewan ini dan saya akan ulangi selagi negara ini bersandarkan kepada perlembagaan, selagi negara ini berperlembagaan, selagi itulah akan berlaku isu-isu di atas asas keperlembagaan juga yang akan termasuk dalamnya dibincang soal-soal undang-undang syariah. Oleh itu, saya bercakap di atas sifat saya sebagai ahli dewan. Saya menyeru kepada kita semua bahawa isu ini perlu ditangani secara objektif dan secara kolektif. Perlu diambil tanggungjawab secara berperlembagaan juga untuk memastikan apa saja konflik berperlembagaan ini berlaku diatasi dengan cara yang matang dan tidak dibiarkan ianya diambil oleh mereka yang menggunakan isu-isu ini untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Sebab itu, Tuan Speaker, untuk kita melihat isu ini, kita tidak boleh hanya melihat keputusan mahkamah. Ia perlu dilihat secara tindak balas oleh dewan-dewan undangan negeri dan juga parlimen. We are members of legislative. Kita adalah ahli-ahli legislatif. Kita yang buat undang-undang. Kita yang menentukannya. Mahkamah memutuskan jikalau ada pertikaian. Maka dalam keadaan pertikaian itu, di manakah tempat dirujuk supaya perkara ini dibaiki? Sudah tentulah di Dewan Mulia ini dan juga di Dewan Undangan Negeri. Saya amat kesal sebagai mantan Menteri Agama. Maklum balas yang kita dapat di peringkat negeri-negeri. Usaha untuk mengemaskinikan undang-undang syariah di negeri masing-masing yang terletak kepada kuasa negeri, kecuali wilayah persekutuan, maka seharusnya negeri-negeri tanpa mengira siapa yang memerintah. Ini bukan soal politik. Ini soal tanggungjawab. Mestilah mengambil inisiatif untuk melihat semula undang-undang, bukan saja jenayah syariah, termasuk undang-undang keluarga, termasuk undang-undang mal, yang perlu dibuat pembaikan-pembaikan dan paling utama diselaraskan supaya ia tidak bercanggah dengan perlembagaan persekutuan. Tapi oleh kerana kadang-kadang negeri-negeri ini dia tak ambil peduli. Bahkan ada negeri-negeri yang dalam majlis agama Islam mereka tidak ada penasihat undang-undang. Mereka hanya mengharapkan penasihat kerajaan negeri
Kerajaan negeri ini, penasihat undang-undang atau law advisor LA, dia nak tengok keseluruhan negeri. Seharusnya ada seorang yang melihat kepada isu-isu syariah, undang-undang syariah khusus, bagi memastikan tidak berlaku pertindihan antara syariah dan juga sivil. Dan saya ingin juga menjelaskan dalam dewan ini, kita ada dua isu di dalam isu konflik ini. Satu isu ialah konflik dalaman antara undang-undang syariah itu sendiri. Iaitu satu jenayah mempunyai hukuman yang berbeza-beza di satu negeri dengan satu negeri yang lain. Dari sudut keadilan ini tidak boleh berlaku. Anda ada satu hukuman, satu jenayah yang sama, tetapi berbeza-beza. Satu jenayah yang sama tapi berbeza-beza di negeri. We have to address this issue first. Kita kena melihat isu ini dulu. Sebab itu, semasa saya menjadi menteri dulu, mantan, ialah kita mengadakan satu jawatan kuasa penyelarasan antara negeri-negeri, di mana kita libatkan semua negeri-negeri dan kita meletakkan satu piawaian undang-undang jenayah syariah yang kita telah buat homework supaya ia tidak bercanggah dengan perlembagaan dan bercanggah dengan persekutuan. Di mana undang-undang ini dijadikan sebagai satu piawaian rujukan dan negeri-negeri ambil semangat ini untuk negeri-negeri membuat enactment di peringkat negeri masing-masing. Dan usaha ini saya dipahamkan, diteruskan oleh menteri yang ada hari ini, dan masa saya sudah berakhir, jikalau diizinkan, seperti yang dijanjikan oleh timbalan, dan ingatkan saya bila dia tamat. Terima kasih pada pembahas sebelumnya kerana memberi ruang kepada saya. Dengan izin ahli-ahli. Ahli-ahli setuju? Boleh ya. Ahli-ahli yang mengizinkan, bukan saya. Saya nak habiskan ini aja. Saya nak habiskan soal konflik ini. Kita noktahkan di sini. Ucapan YB ini 3 bulan terlalu awal. Patutnya pada persidangan kita membahaskan ucapan TYDP Agong. Oh. Ya. Jadi itu sebab perkara ini bukanlah benda baru, Tuan Yang Pertua. Dia itulah dibahas, cuma tidak ada yang menggali untuk melihat, dan kita selalu suka buat reinventing the wheel again, dan sebab itu kita banyak tertangguh dalam isu-isu ini. Jadi saya kembali kepada isu bahawa masalah sivil dan syariah ini, kalau kita ambil dari sudut undang-undang syariah itu sendiri, secara dalamannya perlu diselesaikan, perlu disegerakan dari sudut penyelarasan. Dan ini boleh dibuat kerana kita telah pun melakukannya. Yang kedua, konsep rehabilitatif dalam undang-undang jenayah syariah. Konsep punitif satu, konsep rehabilitatif satu. Konsep punitif ialah hukuman. Sama ada sebat, penjara, denda. Itu namanya punitif. Bahasa Arab dipanggil al-iqab. Iqabi. Mana dia diberikan satu peluang ataupun satu hukuman, sama ada penjara, sama ada dia didenda, sama ada dia disebat. Tahukah Dewan Yang Mulia ini, sepanjang pengalaman sejarah undang-undang syariah, tidak ada peruntukan rehabilitatif dalam undang-undang Islam jenayah syariah di Malaysia. Seharusnya kita melihat kepada aspek ini. Kerana dalam banyak hal-hal undang-undang jenayah syariah, offensnya itu kadang-kali terlalu kecil. Dan selalunya first offender, yang first time. Bayangkan jika tidak diberi peluang kepada beliau yang melakukan atau tersabit kesalahan ini, satu peruntukan bahawa hakim boleh bagi judgement bersifat rehabilitatif. Rehabilitatif ni makna dia kena berkelakuan baik, contohnya. Tak ada peruntukan tu. Bila tidak ada peruntukan itu, maka undang-undang jenayah syariah ini perlu dipertingkatkan. Saya tidak menyatakan semua diberi peluang. Kalau dia sudah berulang-ulang kesalahannya, sudah tentu kita tak boleh bagi kepada dia hukuman rehabilitatif. Ataupun kalau dia memang tegar buat itu dengan dia percaya itu betul, itu bagus, ya mungkin dia kena hukum. Tapi bagi mereka yang tersalah silap kerana lemahnya iman contohnya, ya bagikan dia peluang. Tapi sekarang soalan saya, peluang itu tidak ada dalam peruntukan undang-undang jenayah syariah. Itulah antara yang perlu kita gunakan kesempatan untuk melihat perkara ini secara dengan lebih
kita panggil detail, yang tidak kita sibuk dengan menghukum atau mengkritik sana sini tapi tidak memberi jalan keluar. Seterusnya, selain daripada masalah undang-undang jenayah syariah dari sudut dalaman yang menghadapi perkara-perkara yang perlu diperbaiki, kita juga ada masalah pertembungan antara sivil dengan syariah. Maka sebab itulah saya mencadangkan bahawa penyelesaian ke arah tersebut mesti berpandukan kepada satu ruang lingkup yang betul-betul memisahkan antara kuasa di antara negeri dan juga federal, dan dalam ruang lingkup kita kenal pasti itulah kita memperkenalkan guideline ataupun petunjuk kepada negeri-negeri supaya mereka boleh baiki undang-undang jenayah di negeri masing-masing dan tidak ada lagi seperti case petition-petition yang kita dengar. It's once and for all. Dan perkara ini perlu dilihat. Bukan isu agama. Bukan isu menidakkan Islam. Isunya ialah constitutional ground yang kita perlu respon juga secara constitutional. Apa yang berlaku hiruk pikuk di luar sana kita tidak bertanggungjawab. Apa yang berlaku hiruk pikuk di sana menyatakan Islam akan terancam, undang-undang jenayah syariah akan terancam, mahkamah syariah tidak ada. Itu bukan masalah saya. For me, that is politics. Here, dengan izin, I am concerned on the constitutional ground, dan saya yakin cara inilah kita mempertahankan undang-undang syariah di dalam negara kita yang diiktirafi oleh perlembagaan, dan Islam sebagai agama resmi persekutuan tetap kekal sebagai asas yang melindungi doktrin Islam, amalan Islam dalam negara ini. Sebab itu apa yang hiruk pikuk di luar sana bagi saya hanya kelompok-kelompok yang mengambil kesempatan tetapi tidak berfikir secara rasional, hanya untuk menimbulkan kemarahan tetapi tidak ada fakta yang mereka nak lakukan untuk mendidik rakyat bahawa negara ini ada perlembagaan, negara ini ada kita punya penghormatan kepada undang-undang, negara ini ada mereka yang akan memutuskan persoalan-persoalan ini dengan memberi kepercayaan bahawa negara ini is a constitutional state dan kita must respect that constitution whether in the fact that we are facing a conflict between Islam and other religion. Jadi sebab itu saya menyeru kepada Dewan yang mulia ini, kita harus above and beyond daripada perbahasan-perbahasan di luar sana, dan saya mengharapkan dari ucapan saya tak tahu siapa yang catat ini, sebab saya tak nampak di bahagian Jabatan Perdana Menteri, bahagian agama datang untuk mencatat isu-isu ini, dan mana bahagian perundangan untuk mencatat isu-isu ini, maka ada di belakang tu. Dari mana? Jakim. Wah. Jakim. Bukan Jabatan Perdana Menteri je, Jakim dia datang. Boleh saya minta Jakim merujuk balik dokumen-dokumen jawatankuasa, keharmonian, syarat dan sibel. Yang benar ni kita dah cakap dah 4 tahun sudah lah. Tapi apakan daya, stability politik kita semua kita tahu, maka terbantut usaha-usaha yang lebih besar yang harus kita tumpukan. Jadi saya ingin akhiri seperti biasa dengan memetik ayat Al-Quran bagi memberkati semua ucapan saya daripada awal tadi hingga ke akhir, yaitu wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu biidzni rabbih walladhi khabutha la yakhruju illa nakida kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Suratul A'raf ayat 58, yaitu bandar, negara, negeri, tanah yang subur akan keluar daripadanya hasil-hasil tanah yang subur, tumbuh-tumbuhan yang subur dengan izinnya. Manakala negara, negeri, tanah yang tidak subur tidak akan keluar melainkan sesuatu yang tidak subur. Demikianlah kami telah memberikan ayat-ayat untuk mereka yang bersyukur. Mari kita bersyukur sebagai rakyat Malaysia. Kita memberi janji dalam Dewan yang mulia ini untuk mempertahankan perlembagaan, persekutuan, dan inilah seharusnya asas kepada perbincangan kita. Sekian, terima kasih Tuan Speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu ucapan yang nampaknya